Okay, jadi hari ni minggu kelima untuk kelas PLC. Semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Ya, boleh. Boleh, sir. Okay, kita sambung dengan chapter nombor 2 lah. Berkenaan dengan assessment kamu tu, saya kena check dulu lah, sebab saya kena kamu punya assessment apa semua, assignment ke apakah, kena ubah sesuai sikit berdasarkan kepada situasi sekarang lah. Jadi harap sabarlah. Tapi kita teruskan dengan nombor 2. Okey. Ya. Aduh. Okey, kita mula dengan kelas chapter nombor 2. So, chapter nombor 2 adalah tentang jelas semua? Seorang? Okey ya? Ya, sir. Okey, chapter nombor 2 ni tentang nak kamu nak apa ni? Kenal program schematic manager. Okey, kalau PLC jenis Siemens, dia menggunakan schematic manager lah untuk nak upload program yang kamu telah buat siap semua. Lepas tu program tu masuk ke PLC Siemens. Okey. Kalau jenis jenama tu lah. Kalau jenama lain macam Omron ke Panasonic ke dan sebagainya, dia jenis software jenis lain. Okey. Okey, so chapter nombor 2 ni dia memperkenalkan schematic manager. Sebenarnya dia lebih baik jika kamu ada di bengkel lah, di lab lah, lab PLC, boleh kamu sama-sama buka benda tu. Tapi sebab kamu ada rumah ni, saya semua terangkan setakat mana yang boleh lah. Tapi nanti kalau kamu datang sini ke, bila dah okey dah datang sini, try lah benda tu. Okey. Okey, dia terangkan pasal setup. Okey. Pasal bagaimana nak guna. Okay, pasal setup. Lepas tu bagaimana nak guna. Lepas tu macam mana nak insert hardware configuration. Lepas tu macam mana nak download. Lepas tu communicate. Setting project. Lepas tu testing semua program, transfer program, online monitoring.
Okey. Local disk C. Lepas tu lepas tu kamu kena create kalau buat dekat lab lah, lab PSC tu kamu kena create kamu punya folder nama kamu sendiri dekat C tu. Buka C, lepas tu buat folder sendiri dekat C. So ini belum lagi buka schematic manager punya software. Cuma kamu nak buat tata cara nak buat nak simpan data apa semua dalam local hard disk lah. Okey, kemudian kalau nak buka schematic manager tu dia ada simbol dekat desktop tu, dia tulis schematic manager. Double klik kat situ. Okey. Okey, saya punya komputer ni tak ada schematic manager. Laptop saya ni tak ada. Dia tak ada buka lah. Tak ada tunjuk contoh lah. Okey. So double klik. Kemudian kemudian dia kata kat situ nak buat satu new project atau tak. Jadi disebabkan kamu dah buat folder kat situ atas nama kamu tu di C tu, jadi kamu tekan cancel lah. Kalau secara biasa ya yes lah, next lah. Tapi disebabkan kamu dah buka folder tu, tekan cancel. Sebab kita nak cari folder tu balik. Okay? Daripada software ni. Kemudian tekan new. Tekan new. File. Tekan new. Seterusnya. Kemudian dia akan buka satu new project. Buka satu Windows. Macam ni. Okay. Dia akan buka satu Windows ni. Kemudian kamu kena cari kamu punya folder yang kamu buat tadi tu. Klik ni. Lepas tu cari. So carilah dekat local disk. Cari atas nama kamu. Atas nama kamu. Double klik. So dia akan simpan apa-apa. Jadi bila kamu dah buat dan simpan apa-apa kamu punya program tu di dalam folder nama kamu. Okay. Double klik sini, tekan OK. Okey, bila dah dia pilih kamu punya storage location tu atas nama kamu, dia akan tulis kat sini lah, C, nama kamu. Lepas tu, kemudian barulah kamu kena tulis nama file yang kamu nak buat program tu. Katakanlah kamu nak buat program LED. Jadi, tulis nama software program tu. Okey, kemudian kamu pergi ke dah terbuka tu, dia akan nama kamu tu dia akan tulis kat sini. Kat sini. Dia nampak macam petak, macam kotak ni, lepas tu ada tulis nama kat situ. Kalau kamu tulis program LED tu, dia tulis LED. Sebenarnya ni lindung sikit, dia tak nampak lah kat klik sini. So, dah tulis itu, kamu klik pada insert ni. Insert ni, lepas tu klik pada station. Lepas klik pada station tu, pilih schematic 300 station. Okay. Yang
Yang kita nak buat PLC ni adalah PLC S7 300. Okay, S7 300. So klik pada kinematic 300 station. So bila kamu klik pada schematic 300 station, so nanti kalau program kamu LED tadi kan, kalau tulis kamu tulis name file tu LED, dia akan tulis sini LED. So dia akan buat satu cabang kat sini. Dia tulis sini schematic 300 dalam kurungan 1. Okay. So dia akan nampak seperti ni. Kalau kamu sini kamu pilih ni, dia akan tulis macam ni. Schematic 300 dalam kurungan 1. Lepas tu kat sini ada tulis MP dalam kurungan 1. Okay. Dia akan keluar folder macam ni. Kemudian kalau kamu pilih ni, hitamkan ni, klik ni. So kamu klik ni. So dia akan ada gambar dia tulis sini hardware. Hardware. Dia tulis kat sini hardware. Maksudnya dalam schematic 300 kurungan 1 tu, dalamnya tu ada satu file dia tulis itu hardware. So double klik hardware tersebut, file tersebut. Okey, bila kamu double klik, kita patah balik tadi, kamu double klik hardware ni, dia akan keluar satu Windows yang lain. Dia akan keluar satu Windows yang lain, iaitu Windows yang ni lah, yang kamu nampak ni. Yang ni. Yang ni. Atas Windows tu dia tulis hwconfig. hwconfig. So yang tadi tu lain. Okay. Bila double klik hardware ni, dia akan keluar satu Windows baru. Tulis kat situ hwconfig. Lepas tu dia tulis schematic 300 kurungan 1 configuration dash hardware. Okay. So ni tujuan dia adalah untuk setup dia punya hardware. Setup dia punya hardware kat situ. Setup dia punya hardware. Okay, dah setup, dah keluar macam ni. Kamu klik tu, pilih catalog. Pilih catalog, lepas tu dia akan keluar satu Windows ini. Windows yang ni, dia sebenarnya ada di tepi ni. Dia akan bila klik ni, dia akan macam ada keluar satu tepi kat sini. Keluar satu tepi kat sini. So dia akan keluar katalog. So katalog tu adalah senarai-senarai hardware yang boleh di insert ataupun yang boleh kita pilih dalam schematic. Schematic 300 sekejap. Okay, double klik schematic 300 ni. Kemudian lepas double klik schematic 300 ni, dia akan buka satu folder, ada banyak-banyak folder ni. So tadi tak ada folder kan. Okay, tak apa. Kamu pilih ni. So double klik pun boleh, tak double klik pun boleh. Kalau double klik dia tak buka lagi folder yang warna biru ni, dia akan buka. Kalau kamu klik akan buka lah. Kalau double klik dia akan buka. Okay.
So pilih dalam di schematic 300 tu, pilih yang bawah sekali tu, pilih dia tulis rack 300. Rack 300. Lepas tu double klik pada rail. Double klik pada rail sini. Okay. So bila double klik pada rail tu, tadi yang sini ni SW config tu, SW config kat sini ni, dalam ni sebenarnya asal tadi kosong. Bila kamu double klik rail tu, dia akan keluar satu petak macam ni dalam SW config tu. So keluar petak macam ni, kemudian akan keluar juga. Kat bawah ni akan keluar, dia tulis sini module, order number tu part tu punya number lah. Firmware, lepas tu MPI address, I address, Q address, command. So I address ni adalah input, Q address ni adalah output. So setiap rail tu, slot yang tadi tu, slot yang tadi ni, kena isi semua ni. Okay. So ni nak setting je punya hardware. Kalau kamu nak tulis program saja, tak setting hardware pun boleh juga. Nanti saya akan tunjuklah. Tapi tak boleh kat komputer ni lah, sebab komputer ni tak ada software schematic manager. Okay. Okay, dekat slot 1 sampai 9 dan semua ni, kamu kena isikan maklumat, isikan benda ni. Okay. So kat sini dia kata show below, this software will indicate user if the module is placed at slot. So dapat kamu, dia seperti, dia kena macam ni, tapi kalau ada yang lain tu maknanya slot dia tu salah lah. Dia akan tulis kat sini. Kalau slot salah tu dia tulis the module can be insert only in slot 4 to 8 to 11. So katakanlah power supply tu nak bubuh dekat slot nombor 2. Sebab power supply memang khas untuk CPU. Okay. Kemudian di slot nombor 1 ni, leave biarkan modul kat slot nombor 1 ni kosong, sebab slot nombor 1 ni memang dah the manufacturer dah khas dah untuk power supply. So kamu tak buat apa-apa, biar kosongkan. Okay. Kemudian dekat slot nombor 2 tu, kamu kena pilih masukkan modul CPU 315-2DP. So macam mana nak masukkan modul ni? Kamu pergi ke hardware catalog tadi tu, yang dah dibuka tu, kat tepi tu. So pilih di schematic tu, pilih dalam CPU. Dia ada C7, CP300, pilih CPU 300. Pilih CPU 300, kat bawah senarai CPU 300 tu pilih CPU 315-2DP. Okay. Cari kat situ. Tu pilih tu, klik situ. So bila kamu klik kat situ, CPU 315-2DP, so kamu kena mesh kan. Ini dia punya, tak salah ni dia punya
bukan firmware, dia punya model lah, model untuk CPU tu ataupun serial number. Okey, serial number untuk CPU tu. Okey, so kamu kena cari. Okey, kamu kena cari dia punya serial number tu. Serial number tu ada dekat hardware tu, ada tulis di hardware tu. So kena pilih match kan lah. Pilih serial number in. So hardware dekat CPU PLC tu dia ada tertulis dia punya serial number. Okay, so match kan lah. Okay, after you place the CPU serial number in slot 2, this wizard show below here. Click OK. So dia akan keluar bila pilih salah satu serial tu kepada serial number yang di di CPU tu, di hardware tu. So dia folder ni akan keluar. So folder ni akan keluar, kamu pilih check je tulis kat situ ada address 2. Lepas tu ni tak apa, no networking. Sebab no networking ni sebab dia hanya satu CPU je. Kalau ada banyak CPU je kata ada networking jenis apa lah. Subnet itu jenis apa lah. Jadi tekan OK je. Okay. So OK, dia akan appear seperti ni. Seperti ni dia tulis CPU 315-2DP. Lepas tu dia ni serial, dia punya serial number. Yang ni yang kamu pilih tadi tu. Firmware version 2. MPI 2. MPI 2 tu yang tadi tu 2 kan. Kemudian di bawah 2 ni ada X2. X2 dia tulis DP kat sini. Okay. Dan di sini dia tulis address dia lah. Okay. So slot nombor 3 tu biarkan empty, biarkan kosong. Kemudian slot nombor 4, kamu klik bagi highlightkan slot nombor 4 itu. Lepas tu bila dah highlightkan, pergi ke hardware katalog tadi tu, pilih SM300 folder. Lepas tu klik and locate DI300. Kat schematic 300 tu. Lepas tu dia ada bawah ni, dia ada tulis SM300. Lepas tu pilih DI300. Dia akan double klik, dia akan terpilih lah. So dia akan masuk macam ni lah. 4, slot nombor 4, apa dia? Okay. DI ni dia punya apa ni? Ringkasan kepada digital input. Okay. Okey, kemudian slot nombor 5. Slot nombor 5, pergi ke hardware katalog tu balik. Pilih SM300.
Tadi DI300 kan, sekarang SM300. Dalam SM300, okey, dalam tadi SM300 juga, lepas tu kamu DI300 kan. Sekarang pilih DO300. DO300 ni adalah digital output. Ringkasan pada digital output. Kemudian dalam tu ada banyak senarai. DO300, kamu boleh pilih serial ni ya. Serial bergantung pada hardware yang ada dekat situ. Okey. So, bila kamu pilih, dia akan terpampang seperti inilah. Dia punya serial, dia punya jenis. Lepas tu dia ni adalah digital. DI ni adalah digital input. Jadi digital input dia dekat I address lah. Ni address dia. Dan DO tu adalah digital output. Digital. Sekejap. Okey. Digital output ni dia punya address. So address input tu 0 hingga 1. Okey. Dia punya byte lah. Ni output. Kemudian di slot nombor 7 tu kamu repeat balik. Sama macam di slot nombor 6 dan 7 tu repeat balik dia 20 dengan slot nombor 6 repeat balik prosedur 20 hingga 22. Slot nombor 7 repeat balik prosedur 23, step 23 hingga step 25. Dia punya same, dia punya slot nombor 6 ni digital input, slot nombor 7 ni digital output. Dia sama juga. Dia sama macam tadi. Tapi address dia lain. 89 ni 12 13. Okey, slot nombor 8 tu dekat hardware katalog tu pilih pilih lagi sekali SM300 folder, lepas tu klik IOAO AIAO 300. Okay, lepas tu pilihlah senarai serial tu. Serial tu sama macam hardware matching hardware dekat dekat PLC tu lah. So AIAO ni adalah ringkasan dia Siemens bagi ringkasan untuk analog
Okey ke? Okey, tadi saya punya network ada gangguan sikit. Okey. Okey, tadi saya punya network ada gangguan sikit. Saya ulang balik. AI AO ni adalah analog input dan analog output. Okey. Okey, tadi slot 8. Sekarang slot 9. Okey, slot 9 sama juga. Pilih SM300 kat SM300 folder tu. Lepas tu masih klik sama juga macam tadi, klik AI dengan AO 300. Okey. Okey, lepas tu klik AI AO. Kemudian pilih serial untuk slot 9 tu sama juga. So, korang pilih kat sini. Bila dah pilih, dia akan masuk pada slot 9. So, slot 9 ni adalah analog. So, kamu lihat kat sini, dia punya address tu. Kat sini dia punya address tu. Address address. Okay. Okay, kemudian bila dah selesai je punya modul slot tu, kamu select station dan pilih klik save and compile. So dia akan compile lah benda tu, dia akan compile, maksudnya dia akan save dan dia akan simpan dia punya setting hardware tu kat situ. So ni masih setting hardware, dia belum lagi setting buat program pun semua. Okay. So klik download. Bila dah save dan compile, lepas tu kita lihat dia tak ada masalah dari segi error ke apa, tak ada error apa semua, tak ada masalah apa. So kamu klik download. Okay, klik download tu dia download tu gambar dia macam ni. Macam ni. So, klik download. Klik kat sini. Download. Gambar seperti ni. Kemudian next the select target module and stop target module will be appear. Klik OK. So dia bila kamu akan download tu dia akan keluar macam ni. Select node address. Lepas tu pastikan ni ada tulis 2. So tekan OK. Bila tekan OK dia akan keluar stop target module. So maksudnya dia stop ni, dia nak stop aplikasi tu sekejap untuk dia senang download dalam. Okay. So that wizard appear and click yes. Lepas tu tekan yes lah. Okay. Jadi
Jadi klik yes, lepas tu okey, dalam step nombor 39 ni dia suruh klik download lagi sekali. Sebab apa nak 2-3 kali download. Tapi tak apa, kita lihat ni klik download lagi sekali. Dia keluar macam tadi lah. Dia keluar macam tadi. So klik OK. So kat sini dia kata block OB1 already exist. Do you provide it? Tekan yes lah. Tekan yes lagi sekali. So OB1 tu ingat lah yang hari tu kan, OB1 tu apa dia? Apa istilah OB1? Ya, itu saya terang lah. Okey, chapter 2. Okey, chapter 2 ni kalau ikutkan sepatutnya ambil masa yang lama lah. Ambil masa yang lama sebab kamu kena buat dekat lab tu. Dekat komputer kat lab tu, kamu kena buat. Tapi disebabkan tak ada benda tu kat depan kamu, jadi saya cepatkan lah. Okey, ada apa-apa soalan? So, yang ni saya chapter nombor 2 ni saya tak expect kamu boleh faham 100% lah sebab kamu tak ada kat situ lah. Kamu tak boleh buat benda kat situ. Tapi kamu dapat gambaran lah macam mana nak setting dia punya hardware tu. Okey, yang ni setting hardware ni kamu secara nak setting hardware dulu. Tapi kamu boleh kalau kamu tak nak setting hardware macam ni pun kamu nak tulis program pun boleh juga. Dia ada cara dia. Dia kena pilih dekat ada cara dia dekat sekejap. Okey, kat sini okey, dia nak tulis program boleh, nak cara tulis program terus pun boleh. Kamu tak pilih station, kamu tulis program dia. Klik pada program, lepas tu pilih pada S7 program. Itu kamu nak tulis terus program. Tanpa kamu setting hardware. Pun boleh juga macam tu. Tapi ni cara-cara kamu nak setting hardware untuk nak guna hardware tu lah. Okay. Okay, ada soalan tak? So, hari ni kita masuk cepat sikit chapter nombor 2 ni. Sekejap lagi kita akan masuk chapter nombor 3. Sebab saya tak expect chapter nombor 2 ni kamu boleh faham 100% lah sebab kamu tak ada di situ. Sebab dia memang kena ada kat situ baru kamu boleh buat. Okay? Okay, ada soalan tak? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, kita rehat sekejap. Yang mana nak pergi tandas tu boleh pergi tandas. So kita rehat sekejap lah. Okay. Dalam 15 minit nanti kita akan masuk chapter nombor 3. Okay. Okay, kita rehat sekejap. Okay, sir.
Hello, hello, hello. Kacau. Okey, semua dah ada kan? Okey, di akhir kelas kita, saya akan bagi satu soalan. Setiap seorang ada satu soalan. So kamu kena jawab. Kamu kena jawab. Tulis dekat ni, reply ni. Kamu kena jawab kat soalan tu. Okay. Okay, kena reply kat sini. Jawab soalan yang saya beri. Dengar? Dengar, sir. Dengar? Okay. So, yang tu cara saya guna kaedah macam tu lah untuk nak nak dapat pembuktian kehadiran kamu. Ada yang buka je kan, buka dia aplikasi team ni, lepas tu tekan join, lepas tu ada yang tidur ke. Kalau tertidur tu yelah, dimaafkan, sebab manusia biasa kan. Ada yang ada yang buat kerja part time lah. Itu tak bagus lah, sebab dia buka tapi dia buat kerja part time. So dalam masa sebelum pukul 5 kamu kena jawab soalan tu. Soalan dia ada dalam video yang saya rekod ni. Kamu yang mana yang dengar balik soalan, setiap seorang saya bagi satu soalan. Okey. Seorang lain-lain soalan jawapan. Lain-lain soalan. Jadi lain-lain jawapan. Okey. Okey, kita sambung, kita teruskan dengan chapter 3. Okey, chapter 3. Okey, chapter 3 adalah berkaitan tentang basic programming basic function. Okey, objektif dia student will be able to convert electrical wiring to PLC program, create of PLC program language, draw PLC wiring diagram, lepas tu program basic logic gate, lepas tu use flag of memory, lepas tu create simple logic programming.
Okay, stage of project planning. So kamu kalau nak buat projek ataupun nak buat satu projek program PLC, kena faham lah. Pertama sekali kena faham dia punya masalah. Lepas tu kena tulis assignment list. List ni adalah senarai input, senarai output, senarai memori. Tapi kena input output tu kena tulis dulu. Baru boleh dapat plan dia punya memori nak guna yang mana. So lepas tu kamu dapat kena buat gambaran structure control system dia secara kasar. Lepas tu program structure. Lepas tu detail structure of control system. Lepas tu dah dapat program structure tu kena detailkan. Okey, step yang pertama yang tadi tu adalah problem description. Kena pasti dia punya, kena pastikan dia punya schematic, proses schematic dia. Lepas tu kena tahu apa tu ataupun short description of the task definition. Kena pastikan dapat mendefinisikan masalah tugas-tugas yang kena kamu buat. Lepas tu kena list of sensor, kena listkan semua sensor dan actuator. List dulu. Okey, ini dalam dalam step yang pertama. Kemudian step yang kedua, assignment list. Okey, assignment list. So step yang kedua assignment list ni adalah the sensor and actuator are allocate to the parameter of the programmable controller. Okay, it contain a short functional description as well as the device identifier. Okay, jadi kamu kena identifykan sensor tu, sensor dan actuator tu masuk ke input output mana. Kena senaraikan. Lepas tu rough structure of control system is contain all sub-function of the process with relevant sensor, actuator and indicator. Okay, secara kasar lah. Kemudian stage yang nombor 4, G, program structure. Is the order in which the LED ni adalah ladder diagram, function block diagram or statement list diagram to be draft. Kemudian detail structure of the control system using the assignment list and program structure. The flow chart contained in the rough structure is refined. Jadi kena detailkanlah structure yang tadi tu. Sekejap.
Okay, exercise number 1. Programming and structure. Okay, exercise number 1, program structure. Kamu belajar kan logik kan? Kamu belajar logik and, or dan sebagainya lah. Okay. So dalam PIC pun ada logik juga. So kalau logik and, dia punya kamu faham lah logik and kan? Dia punya input satu kosong kosong, kosong. So dia akan dapat output kosong. And tu adalah dan lah. Dan ada 1 kosong. So dia akan dapat output dah kosong. So kalau kalau input kosong, 1, dia punya output pun kosong juga. Kalau input 1, barulah 1. Okay. So ini adalah input. Dan ini adalah output. Okay. Okay. So dia ada 2 input. Ni dengan ni, A dengan B. So kalau skematik diagram dia so macam ni adalah S1, S2. So ni adalah so ni adalah S1 dan S2. So ni adalah input S1. Ini adalah input S2. So kalau S1 kosong, S2 kosong, output dia kosong. Ni S1, S2. Okay. Kemudian ni adalah output. Output ni L1. Okay, L1. S1. So dua-dua ni kena satu. So dia punya schematic diagram dia supaya macam ni lah. Schematic diagram ataupun wiring ni dengan yang ni adalah mungkin ni adalah 24 volt. Okay, ni adalah ground lah. Okay. Ni adalah ground. So dia punya ladder punya program macam mana? So ada biasa thing. Lepas tu convert schematic program to PLC program. Okay. Assignment list. Lepas tu write PLC program. Sekejap saya akan tengok balik.
Okay. So dia punya ladder tu do PLC wiring, convert schematic PLC program. So schematic diagram of PLC program inilah ladder diagram, list, lepas tu function block diagram. Okay. Lepas tu test the functionality of the program. Ni tak boleh test lah sebab tak ada kat tempat kan. So dia punya ladder tu seperti inilah. Dia punya output ni. So bentuk itu. Ataupun boleh lihat seperti inilah. So dengan S1 ni, dengan S1 dia punya address dia adalah I 0.0. S2 I 0.1. S1 ialah Q 4.0. Okay. So itu dia punya address. Jadi dia punya ladder punya program seperti ini. Nak dapat dia punya statement list dengan function block diagram tu kamu ubah lah, convert. Ini kalau dekat software tu lah, dekat software schematic tu kamu convert, tukar pada statement list dengan function block diagram. Kemudian programming OR. Programming OR dia punya assignment list ni dia tak ada tulis kat sini. PLC program pun tak ada kat sini. So yang jawapan yang kat dalam kotak ni ialah dia punya jawapan C ni. Jawapan A dengan B ni tak ada. Okay. Function ni. So jawapan C ni ada kat sini dalam kotak ni. Tapi assignment list dengan PLC wiring ni tak ada. Okay. Jadi kat sini dia punya program tu seperti ni. Ladder tu seperti ni. Nak convert ke ni ke sini, dia boleh convert dekat program tu. So yang ni adalah output, ni adalah L1, ni adalah S1. Okey. Lepas tu ni S2. Kemudian ni adalah S3. Sudah akan masuk ke sini. Okey. So yang ni kita boleh convert lah. Tapi kalau dia boleh hafal lah. So jawapan dia seperti ni. So yang tadi tu S1, S2, S3 tu dia punya address dia, kita ambil address 0.0, 0.1 dan 0.2. Okay. So yang ni lah. So kalau O je, statement list dia kosong. Dia beri O. Okay. So ni jawapan dia. Ni function block diagram. N tu dia punya A lah. A. Okay. So ni sepatutnya exercise ni buat dekat program dekat desktop lah. Desktop yang ada PLC. Okay. Then programming and before OR operation. Before OR. So jawapan yang kat sini, jawapan C ya. A dengan B tak ada. Jadi kamu punya
tugasan untuk membuktikan kehadiran kamu, kamu kena tulis assignment list dengan PLC wiring. PLC wiring. Untuk sekejap. Kena lukis PLC wiring. PLC wiring ni tak payahlah. Tulis assignment list saja. Okey, untuk contoh assignment listnya ni, contoh assignment list exercise 1 tu, assignment list dia adalah assignment list dia saya nak tulis sini lambat sikit ya. So assignment list dia untuk exercise 1 ni adalah saya tulis dalam ni lah. Okey, assignment list untuk exercise 1 so yang ni lah assignment list untuk exercise 1. Okey, nampak ah? Okey, sekarang ni untuk membuktikan kehadiran kamu, tulis assignment list untuk exercise 2 dan 3. 2 dan 3. Okey. Tulis assignment list untuk exercise 2 dan 3. Kemudian untuk exercise 3, dia punya program adalah seperti ni. So ni adalah yang ni dengan yang ni S1 dan S3 je N kan, S2 dengan 4 je N kan. Lepas tu keputusan ni N ni dia akan O kan. So dia punya program seperti ni lah. Ni mana kamu kena semak, kamu kena dapatkan jawapan yang mana S1, S2, S3, S4 yang ni. Okey. So jawapannya seperti ini ya. Ladder diagram, segment list dan function block diagram. Okey, seterusnya kita lihat exercise 4. Kemudian exercise 4
S1 dia N kan dengan S2. Lepas tu dapat jawapan ni dia akan S1 N dengan S1 N dengan S2. Lepas tu S3 je N kan dengan S4. Okey. So, lepas tu dua-dua dah 2N ni dia akan bukan. S1 dengan S2 dia O kan. Lepas tu S3 dengan S4 dia O kan. Pesan tu dia akan N kan. Lepas tu barulah dapat ni. So dia punya ni lah. Okay, S1 dia O kan dengan S2. Dia O kan. Okey. Lepas tu dia N kan dengan S3 dengan S4. So yang ni akan sambung sini. So dia punya output ni adalah L1. So yang ni je punya program lah. Ni adalah program untuk ladder. Ladder diagram. Kalau dalam statement list ni kamu convert kan di program tu. Okay, kita lihat ni lah. Kita lihat kepada seperti ni lah. Seperti ni. Okay. Okay. So ni exercise nombor 4 lah. Jadi tugasan kamu kena buat, setiap orang kena tulis assembly untuk exercise 2, 3 dan 4. Okay. So yang ni kamu kena hantar pada saya personally. Personally dalam team pun boleh. Tak perlu hantar dengan hantar dekat WhatsApp. Hantar personally dalam team. Kamu pergi ke ni, team ni. Okay, kamu pilih chart. Lepas tu hantar kat saya. Hantar kat saya lah. Nama, lepas tu hantar kat saya. Kamu ambil capture, kamu tulis yang kertas pun boleh. Lepas tu hantar kat saya. So dia boleh insert image ni kat saya. Okay, insert attach image ke saya. Okay, setiap orang kena buat macam tu. Baik. Ni semua kena buat lah. Ini untuk buktikan kamu punya hadiran lah. Sir, last submit bila sir? Sebelum pukul 5 hari ni. Sebelum pukul 5. Simple lah, kamu tulis dekat kertas. Macam saya tulis dekat ni. Macam saya tulis ni. Ni jawapan untuk exercise 1.
Ni jawapan untuk SSS. Tak nampak sir. Tak nampak sir. SSS 2 sama jawapan dia. 3 dengan 4 tu lain sikit. Tak nampak sir. Tak nampak? Tak nampak. Tak apa, nanti saya capturekan gambar dia. Gambar still, gambar video mungkin tak jelas. Gambar still nanti saya capturekan, saya letak dekat dalam inilah. Saya letak dalam Okay, baik sir. dalam sini. Dalam bawah dia punya tu bawah kat sini. Reply tu saya letak kat sini. Ya. Okey. Saya letak kat sini. Reply tu saya letak kat sini. Gambar tu. Okey. Okey, kita lihat balik. Sempat. Lepas tu, okey. 3.3. Programming NC contact and NO contact. NC ni adalah normally closed contact, programming of normally closed. Sekejap. Sekejap. Okey. 3.3 programming of normally closed contact and normally open contact. Okay. Okay. And NO normally open contact connect to the input profuse bukan ni produce. Silap ni pembetulan produce the signal state 1 when activated. Kemudian normally close contact produce signal stage 0 when okay. The programmable controller has no way to knowing whether giving input is connected or is connected to and normally open contact or to and normally close contact. It's only recognize the signal state 1 or state 0. Okey, kat sini dia kata kalau switch tu jika normally open atau close, kalau normally open dia akan bagi signal 1 pada program tersebut. Kalau normally close dia punya contact akan beri signal 0. Akan beri signal 0. Programmable controller tu dia tak dapat kenal, dia tak dapat mengenali sama ada switch tu dalam keadaan open ataupun normally close. Dia hanya dapat recognize state signal saja, iaitu 1 ataupun 0. Itu maksud dia. Okay, contohnya macam ni. Ni adalah normally open contact dan ni adalah normally close contact. Okay. Sir. Kalau Sir. ya. Sekarang dah pukul 10. Kelas sir habis pukul 10 sir. Pukul 10 kan? Sekarang dah suku lah.
bukan sampai pukul 11 ke? Tak, sampai pukul 10 je sir. Kita Ya ada ke? kelas lain. Kita ada kelas lain lepas ni. Oh, okey. So kita stop sampai 3.3 lah. 3.3. Sebelum 3.3. Sampai 3.2. Okey. Jadi semua kena jawab. Saya punya tugasan kamu untuk membuktikan keadaan kamu dekat kelas ni lah. Hantar lambat sikit boleh tak? Sebab hari ni jadual penuh Ustaz sampai pukul 5. Dia senang sekejap je. Tulis tu. Okey. Saya rasa yang tu sajalah setakat ni. Oh, 2 jam je. 2 jam ke? Ya, sir. Okey. Okey, saya rasa sampai tu saja. Setakat ni. So, kita jumpa balik minggu depan. So, harap semua dapat jawablah soalan tu. Jadi, wajib jawab untuk membuktikan kamu punya kehadiran. Okey. Saya rasa yang tu saja. Okey. So, jumpa balik minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Sir. Terima kasih Sir. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, sir.